Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesempatan masa, diberikan nikmat udara, nikmat yang cukup banyak yang tak dapat kita hitung yang Allah berikan, sehingga mana memberikan kita kemungkinan untuk hadir pada pada siang ini. Saya punya kelas kebanyakan malam. Jadi pada hari ini selamat tahun baru jugalah, tak lambat lagi Selamat tahun baru pada semua. Semoga tahun ini insya-Allah kita mengharapkan lebih baik dari segi segala segilah, dari segi amalan kita, dari segi keilmuan kita, dari segi kehidupan seharian kita. Jadi antara lain yang perlu kita pertingkatkan adalah untuk kita celik sejarah, kan. Jadi dalam kita celik sejarah ini, untuk kita mengetahui tentang keadaan yang pernah terjadi kepada umat Islam khususnya, yang kemudiannya biasanya dalam sejarah berlaku pengulangan yang melibatkan watak yang berbeza dan masa berbeza. Antaranya ialah apa yang akan saya kongsikan pada hari ini tentang satu kerajaan Islam yang cukup terkenal dengan nama Mamalik ataupun Mamluk. Mamluk tu singular lah, Mamalik plural. Jadi ini adalah salah satu daripada dinasti Islam, kerajaan Islam Mamluk di Mesir, yang rata-rata mungkin kita tak begitu banyak lah ambil tahu tentang Mamluk ini. Tetapi yang menariknya tentang Mamluk yang kita akan lihat ni, kebarangkalian orang melihat Mamluk dengan Osmaniyah tak ada kaitan. Betul tak? Mungkin juga kalau saya sebutkan Mamluk ini adalah bangsa Turki, mungkin orang kata, ini cerita apa pula ni? Betul ke Mamluk ini bangsa Turki? Jadi sebab itulah kita perlukan orang kata pendedahan tentang sejarah ini, di mana Mamluk ini memang benar merupakan bangsa Turki. Jadi saya ingat mereka yang sudah bersama dengan kuliah saya sejak saya mula berkongsi di sini, mungkin dah banyak maklum lah. Saya selalu mengulang mengatakan bahawa bangsa Turki ini bermula di Asia, di antara China dan juga Mongolia. Itu asal usul mereka. Dan bangsa ini tidak kita kena ambil tahu, kerana kalau dilihat dalam struktur yang dipanggil the nation states hari ini, kalau sebut Turki adalah Turki lah, the Republic of Turkey. Tetapi kalau dilihat dari segi bangsa Turki itu sendiri, boleh kita katakan hampir keseluruhan Asia Tengah itu bangsa Turki. Jadi bangsa Turki daripada sempadan Cina sehinggalah ke Eropah, begitu banyak mereka. Dan sebahagian menyatakan bangsa Turki adalah kedua terbesar selepas Cina. Tetapi hari ini disebabkan kita populasi dikira berdasarkan the nation state. Jadi Turki terletak di bawah ranking ke-17 dunia populasi. Jadi bangsa Turki secara relatif kepada Republic of Turkey hanya yang ke-17, kerana dia ada sekitar, kalau tak salah, 170 juta aja. Berbanding China memang betul nombor 1, kedua bangsa India. Dia beza dia sekitar 20 juta. 20 ribu, dia China 1.4 bilion, India 1.38.
Tapi itulah juga dalam bangsa India juga ada darah Turki. Nanti kita akan masuk bila kita cerita tentang Delhi, kita cerita tentang Kesultanan Delhi, kemudian kita akan cerita tentang Babur, Mughal. Nanti kita akan nampak. Begitu juga dengan satu lagi bangsa yang namanya Mongol. Yang ini kita akan bincangkan nanti selepas habis Mamluk. Sebab Mongol ini sendiri pun ada dia jadi satu orang kata apa, susah untuk kita bezakan Mongol dengan Turki. Sebab dia punya ciri sama, dia punya asal usul pun berdekatan kawasan dia. Jadi kalau secara umum kalau kita lihat Mongolia dengan Turki itu dia sedikit berbeza dari segi kedudukan. Mongol tu di sebelah utara sedikit, kemudian Turki. Tapi dua-dua bangsa ni sama. Macam mana? Tak. Dia menjadi adanya gen Mongol dalam orang Cina disebabkan Mongol menguasai Cina. Dinasti Yuan. Jadi dinasti Yuan tu, tapi dalam masa yang sama dinasti Yuan ni jugalah membuka tamadun Cina tu kepada bangsa-bangsa lain untuk datang. Sebab Mongol ni nanti kita akan tengok macam mana Mongol, walaupun dia memang keras orang dia menghancurkan segala apa yang ada, dan kemudian dalam masa yang sama mereka bagi mana-mana gubernur tempatan yang tak lawan, dia kata kau tetap kat situ, kau jaga kuasa tu, tapi kau di bawah aku. Jadi secara tak langsung dia ni juga tidak ada satu semangat orang kata apa, keagamaan lah. Kalau kita orang Islam mungkin akan lebihkan orang Islam ke, dia tak ada, sebab dia tengri saja. Dan kemudiannya dia akan mencari orang yang ada merit, kebolehan bertukang, kebolehan memimpin dan sebagainya, yang itu dibawa pergi ke China. Dan ketika itulah orang Islam banyak masuk China antara fasa yang kedua. Fasa yang pertama melalui Sa'ad bin Waqqas ke China. Fasa yang kedua, yang first tu pedagang lah. Fasa kedua disebabkan oleh Mongol. Jadi yang itu nanti kita akan sentuh sedikit lah. Dan hari ini bila kita sebut tentang Mamluk, kita menyebut tentang satu bangsa Turki. Dan inilah perkara yang saya fikir tak ramai orang mengaitkannya, kerana kebanyakan akan pergi cerita Turki, dia akan terus berakhir dekat Osmaniyah. So semua adalah Turki di Republik Turki. Tapi bangsa Turki ini antara penulis-penulis Islam lah. Sebagai contoh Al-Jahiz ni dalam kurun yang ke-8. Dia menulis, dia mengatakan orang Turki ni memang orangnya keras. Bangsa Turki ni keras, berani dia tu bukan berani biasa, berani luar biasa. Kerana mereka ni memang duduk sebagai bangsa nomad. Jadi kehidupan mereka memang susah. Kalau tuan-tuan perempuan pernah pergi belah-belah Iran sana, sebelah Iran pun mungkin kalau kita tak pergi ke belah utara lagi, kawasan pegunungan batu dia, sampai ke China, kawasan tu memang sangat keras lah. Maknanya kehidupan tu susah. Tapi mereka boleh hidup. Mereka boleh hidup dengan cara tu. Dan sebab tu juga bangsa mereka ni agak keras sikit lah. Masuk je Islam, bila mereka masuk Islam, mereka memang betul-betul mempertahankan Islam tu, menjaga Islam dengan cukup baik. Walaupun sebahagian mereka tidak benar-benar pun faham Islam, tapi dia macam inilah. Macam kalau kita lihat hari ini pun, orang mu'allaf bila masuk Islam, dia punya berpegang tu lebih kuat kan. Dan itulah yang terjadi bagi bangsa mereka ini, yang memang menjaga agama tu. Yang kedua, As-Sa'labi menyatakan bangsa Turki ni umpama permata. Permata ni tak ada gunanya kalau kat dalam dia panggil apa? Dalam apa? Dia panggil apa? Kalau satu lagi Fakhrul Mudabbir kata dia punya shell dia tu apa dalam bahasa Melayu. Kalau dalam tu orang tak nampak apa pun. Tapi bila kita dah buka dia, keluarkan dia jadi mutiara, dijual mahal. Jadi itulah bangsa Turki, dia katakan. Dia membuat perumpamaan. Kerana Fakhrul Mudabbir ni dia penyair lah, ataupun penulis dan juga sastrawan dalam masa yang sama. Jadi dia menggambarkan bangsa Turki ni adalah bangsa yang disebabkan dia berhijrah pergi tempat lain, orang baru orang nampak dia. Kalau dia kat tempat dia, orang tak kenal pun. Kalau dia duduk di pegunungan tu saja, kawasan gurun padang saja,
mungkin orang tak kenal. Tapi sejarah telah membuktikan disebabkan oleh peperangan, disebabkan oleh cuaca yang kemarau yang dahsyat dan sebagainya, berlaku perpindahan sehingga mereka akhirnya dikenali dengan catatan-catatan yang kita akan tengoklah nanti. Sejarawan-sejarawan yang lain dan para penulis yang lain ada juga menulis dalam kurun 9, kurun ke-14 menggunakan nama Tuk ini. Ini yang tadi saya sebut, dia jadi keliru sedikit bila mana di tengah-tengah ni, Asia Tengah ni, dia ada campur Mongol, ada nama yang lain-lain, tapi semua ini adalah merujuk kepada bangsa Tuk juga. Contohnya Mahmud Kashgar, ini antara yang terkenal, tuan-tuan boleh cari kat internet pun. Dia suka menggunakan perkataan Khitan, orang Khitan. Orang Khitan tu menunjuk kepada Tuk. Ibnul Athir ini juga sejarawan yang cukup teliti penulisannya, dia juga merupakan ahli hadis. Jadi cara menulis sejarah pun mengikut tradisi seperti disiplin hadis. Jadi dalam tulisannya pun dia menyatakan orang Khitan dan orang Tatar itu adalah orang Turki. Marwazi pula orang Rus. Rus ni maksudnya Rusia tau, bangsa dekat Rusia. Juga dirujuk sebagai bangsa Tuk. Nasruddin At-Tusi pun sama juga, tetapi yang ini lebih menarik sebab dia menyatakan Mongol, orang Mongol juga adalah daripada serpihan daripada bangsa Turki. Jadi sebab tu saya katakan bangsa Turki ni sangat penting yang kita kena ambil tahu, kerana bangsa Turki ini secara tradisi sejarah pun memang menyebutnya, tapi namanya lain-lain. Namanya lain-lain. Dan kalau kita ingat daripada kita punya, saya ingat pengenalan tentang bangsa Turki itu, saya ada tunjukkan bagaimana fahaman Yahudi yang menyatakan serpihan bangsa Turki dan Mongolia ini memang datangnya daripada keturunan Nabi Nuh kan. Jadi adalah panjanglah dari segi fahaman mereka tu. Jadi ada kaitan dekat situ. Kalau tuan-tuan perempuan ini tak nampak sangatlah. Jadi nanti kita akan kenal. Saya sekadar nak tunjuk istilah-istilah ni nanti sebab dia berkait dengan Mamluk nanti. Dia ada satu yang dipanggil Orus. Ni keluarga Orus. Tu biasa dengar dah. Osmaniyah punya cerita sejarah, Saljuk semua daripada keluarga Orus. Ini sebelah barat. Kemudian dia ada satu keluarga Karluk, keluarga Kipchak. Ini saya nak tekankan tiga ni je. Orus, Karluk dengan Kipchak. Ini sebelah timur. Tapi sebahagian mereka ada di sebelah barat kerana mereka telah diserang oleh Mongol dan mereka melarikan diri sampai ke bahagian Eropah, sampai ke Hungary, sampai ke Laut Hitam. Ini dia bangsa Karluk, Kipchak dan Orus. Ini tribe lah, tribe. Jadi kalau dari segi bahasa, dalam kajian bahasa Proto-Turkik ini, bahasa Turki yang digunakan kuno dahulu, bahasa ini sudah muncul sejak 2500 tahun sebelum Masihi. Jadi ini adalah satu bangsa yang cukup lama. Samalah maknanya kalau kita nak cakap lamanya mereka ni, seperti juga bangsa-bangsa daripada Parsi, yang keturunan daripada Parsi, berketurunan daripada Cina. Mereka tu semua beribu tahun sebelum Masihi dah wujud. Dan ini antara nama yang kita memang dah kenal. Bila sebut Orus, inilah keluarga-keluarga daripada Osmaniyah datang pada sini. Yang ini Karluk dan Kipchak, antara yang kita belum pernah sentuh lah. Okey, saya sekadar recap sedikit. Ini adalah apa yang Erdogan sebut 16 kerajaan utama bangsa Turki yang sedang dimainkan, diingat-ingatkan kepada bangsa mereka di Turki. Sebab memang bangsa mereka pernah memimpin kuasa yang besar di Asia Tengah khususnya, dan kemudian membawa sehingga ke Eropah di sebelah sini, Osmaniyah. Ini paling jauh ke Eropah. Yang ini semua Asia Tengah. Ini sebahagian di Eropah. Dan di negara-negara kuasa-kuasa ini mereka belum masuk Islam tak masuk Islam lagi ni. Ini di hujung baru dia masuk Islam. Itu pun bukanlah secara secara masif. Ini pun belum masuk Islam. Ghaznawi ini pun pada asalnya bukan Islam, kemudian baru masuk Islam. Sebahagian yang ramai masuk Islam ketika zaman Saljuk yang kita dah bincangkan. Kemudian pecahan pada itu, ini semua adalah kajian-kajian Islam yang berakhir dengan Khilafah Islamiyah yang ini.
yang kita sebut sebagai Osmaniyah yang kita kenal. Nanti Babur kita akan bincang. Mughal kan, Babur ni kerajaan India ni dipanggil Mughal. Mughal ini juga dari segi bahasanya juga adalah Mongol. Jadi kat situ yang saya sebutkan tadi, Mongol, Turki tu dia berkait juga bangsa mereka. Memang India, India. Tetapi dari segi bahasanya tu ada setengah menyebut Mongol juga. Jadi Mughal dan Mongol tu adalah ada kaitannya. Nanti bila kita masuk tentang India saya akan ceritakan. Juga timeline ni kalau kita lihat, ya, kita dah bincang tentang Saljuk. Ketika Abbasiyah semakin mengecil, sebenarnya Abbasiyah dalam sekitar kurun ke-9 sudah mengecil dia punya kekuasaan. Paling besar pada 935, masih lagi kota Baghdad terkenal, tapi kemudiannya Cordoba kan mula terkenal. Ini Umayyah, dinasti Umayyah yang di Spanyol. Kemudian ketika mana Cordoba juga jatuh, berpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, ketika itu Saljuk bangkit. Di Mesir Fatimiyah Syiah sudah menguasai. Kemudian apa yang terjadi di sini? Ketika Saljuk telah dihentam oleh Mongol, maka mereka hanya tinggal Kesultanan Rom di Anatolia yang kita bincangkan dulu. Kalau tidak, Seljuk ini di Asia Tengah. Asia Tengah. Kemudian dia mengecil dan membentuk hanya Kesultanan Rom Saljuk, dan ketika inilah apa yang terjadi. 1258 kota Baghdad telah dihancurkan oleh Mongol. Oleh Mongol. Dan ketika itu kota terbesar dunia adalah di Merv. Ini adalah ibu kota Abbasiyah asalnya, tetapi ketika tahun sekitar kurun ke-10 itu, Merv tak terkenal, tapi terkenal ketika era di mana dia telah pun diambil alih oleh Mongol. Ketika ini. Dan dunia Islam di sebelah Asia Tengah tidak begitu menonjol ketika itu. Granada yang menonjol di Spanyol. Merv dekat kawasan Iran, kalau tak silap saya, di kawasan Iran sekarang ni. Betul, Iran. Tapi ini pernah menjadi ibu kota Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, Merv. Tapi ketika Khalifah memegang kuasa, bandar Merv belum lagi menjadi bandar terkenal. Tapi ketika Mongol telah mengambil alih, dan ketika itu kemudiannya nanti kat sini, Mamluk naik, makin terkenal Merv. Sebab kemudian Mongol telah dapat dikalahkan oleh Mamluk. Ini yang kita nak ceritakan. Bagaimana Mamluk, hanya Mamluk saja boleh kalahkan Mongol. Sebab apa? Sama, orang kata sama kuat. Sama bangsa, sama tradisi, gaya sama, badan sama, kekuatan sama, berani luar biasa. Kuat bergaduh lah orang kata, kuat berani. Kuat bertelagah, tak ada takut. Jadi sebab tu nanti kita akan tengok. Tapi dengan bangsa Arab kalah, dengan bangsa Parsi kalah, yang lain-lain semua kalah. Tapi dengan bangsa Turki, Mamluk, nanti kita akan tengok. Kemudian barulah apabila Mamluk masih lagi berkuasa, Osmaniyah sudah mula naik, tetapi Mamluk hanya dapat berkuasa di sekitar kawasan Syam dan juga Mesir. Dan akhirnya Osmaniyah mengambil alih. Nanti kita akan lihatlah. Yang ini apabila berlaku pergelutan sesama bangsa Turki. Dan ini antara sekilas lalulah tentang keadaan yang melibatkan sejarah yang biasa kita tengok terpisah-pisah, jadi kita tak dapat kaitkan. Kan kalau kita belajar Saljuk saja. Sedangkan ketika itu apa yang terjadi kita kena tahu juga. Jadi bila kita tahu macam ni, kita nampak dia punya kesinambungan dia. Dia punya perubahan-perubahan yang berlaku berkait. Tidak ada siapa yang boleh mengatakan apa yang terjadi dekat contohnya dekat Eropah langsung tak terkait dengan kita di sebelah timur. Tak. Semua terkait. Sejak dahulu sampai hari ini. Tak kira dalam apa jua bidang, terutamanya ekonomi, kan? Daripada dulu sampai sekarang. Dan itu juga terjadi bila mana kawasan yang kita ceritakan ini adalah pertelagahan di kawasan laluan sutera. Asia Tengah adalah laluan sutera yang penting dalam perdagangan. Jadi perdagangan berlaku tak waktu peperangan, tuan-tuan dan puan? Berlaku. Tetap berlaku. Jadi dekat situ apa jua yang terjadi dalam politik, maksudnya
perebutan kuasa ini, mereka juga memberi kesan kepada perdagangan dari segi cukai, dari segi perlindungan dan sebagainya. Ada lanun-lanun lagi. Jadi itu memang terjadi real lah. Dan cerita ini bukan cerita zaman ini saja, sehinggalah ke hari ini. Ya, okey, baik. Abbasiyah yang kita ceritakan dengan Umayyah yang kita sebutkan tadi, Andalus, ya, di kawasan ini Andalus lah, kerana Cordoba hanya tinggal sedikit nanti. Tetapi ketika jatuhnya Baghdad, Cordoba naik, walaupun dalam keadaan kekuasaannya tidaklah begitu besar seperti mana sebelum itu, ya, suatu Granada ni kan. Okey, ini Abbasiyah kemuncak dia, kemuncak kekuasaan Abbasiyah kita pun pernah lihat. Dan kawasan inilah kawasan yang merupakan yang kita sebutkan tentang bangsa Turki. Dan kita juga mungkin akan tahu selepas ini bahawa Abbasiyah nanti akan berpecah dengan satu kuasa. Kuasa ini adalah umat Islam jugalah, merupakan gubernur, ya, berasal dia dua kuasa di sini, Saman dan juga Tahir, ya. Jadi Saman, kalau tuan-tuan puan-puan pernah dengar nama Saman Khoda. Saman Khoda. Saman Khoda ini dia merupakan, kalau tuan-tuan tahu juga, memang tahulah saya ingat, ini adalah kawasan Parsi yang lama dan mereka adalah serpihan daripada Parsi yang kemudiannya masuk Islam dan berada di dalam kekuasaan Abbasiyah yang tadi. Tetapi kemudiannya mereka mula, Saman Khoda ni dia adalah keturunan empire serpihan Parsi Sasan namanya. Asalnya agama Zoroaster. Dan di situ Abbasiyah ada letak gubernur, biasalah, dalam setiap kerajaan pun ada gubernur kawasan. Jadi gubernur bagi kawasan ini adalah seorang yang namanya Asad Ibnu Abdullah Al-Qasri, ya. Dan Asad Abdullah Al-Qasri ini sangat diminati oleh Saman Khoda yang Zoroaster ni, sehinggalah dia letakkan nama anaknya Asad. Dan kemudiannya dia pun masuk Islam, kan? Dia masuk Islam, letak nama Asad. Dan Al-Ma'mun percaya kepada mereka dan melantik 4 orang cucu daripada Asad ini menjadi gubernur di kawasan Samarkand, Fergana dan juga Shash dan Ustrushana dan Herat. Banyaklah tempat. Jadi 4 orang cucu ni menjadi gubernur kerana mereka telah bantu kerajaan Abbasiyah melawan pemberontakan pada masyarakat di kawasan itu. Tetapi dalam sekitar tahun 819 mereka mula cuba berpisah daripada Abbasiyah dan membentuk kuasanya yang dipanggil Saman, kerajaan Samaniyah dalam bahasa Arab lah. Saman, daripada nama Saman bin Khoda, datuk di mereka. Jadi Samaniyah. Kemudian ada satu lagi, tapi Samaniyah ini adalah mereka daripada keturunan Parsi, keturunan Parsi. Yang Tahir pula, Tahir membentuk Tahir Ibnu Husain namanya. Dia membentuk kerajaan Tahiriyah ini setelah mana beliau membantu, tuan-tuan akan tengok nanti perempuan, berlaku fitnah terbesar dalam sejarah Islam, antaranya adalah fitnah yang dipanggil sebagai fitnah keempat tamadun Islam. Fitnah yang besar di mana Al-Amin dan juga Khalifah Al-Amin dan juga Khalifah Al-Ma'mun berperang sama mereka. Itu terjadi dalam Khilafah Abbasiyah. Jadi Tahir Ibn Husain ini telah membantu Al-Ma'mun untuk mengekalkan kuasa. Jadi dia telah berjaya menangkap Al-Amin, kemudian dah menghukumnya, dan kemudiannya diberikan kuasa menjadi gubernur dekat Khurasan, Khurasan dekat sini. Jadi lama kelamaan, dalam sekitar tahun 822 dia pula mengisytiharkan merdeka daripada Abbasiyah, dan dia membuat pengisytiharan tu dengan tuan-tuan perempuan pun juga tahu kan, satu tradisi di mana kekuasaan itu kita tahu kawasan itu di bawah kuasa khilafah atau tidak bila mana khutbah Jumaat mendoakan khilafah tu, khalifah tu. Jadi Tahir Ibn Husain ini dia mula tak menyebut nama khalifah. Jadi pada hari itulah yang disebut sebagai hari yang dia mengisytiharkan kemerdekaan daripada khilafah. Tapi malam itu juga dia mati.
Wallahu a'lam, sebahagiannya mengatakan dia dipercayai diracun oleh tentera-tentera Al-Ma'mun. Wallahu a'lam, tak pastilah tentang itu. Tapi yang kita nak ceritakan di sini berkenaan dengan Samanid, Samaniyah ini dan juga Tahiriyah. Orang Parsi, yang keturunan Parsi ini, mereka lah yang mula berinteraksi ataupun sudah pun berinteraksi sejak zaman Parsi dengan bangsa Turki. Dan bangsa Turki itu dijadikan hamba tentera istana kerana kekuatan dia yang luar biasa, yang susah untuk ditandingi oleh yang lain, sebab pandai berkuda, pandai memanah dan sebagainya. Dan apabila kedua-dua kerajaan ini bernaung, masih lagi mereka tak melawan Abbasiyah, hanya memiliki wilayah autonomi saja dan kata masih bernaung. Dia bukan nak melawan, tetapi mereka hendakkan kekuasaan mereka di sini, di mana masyarakatnya pun sudah taat setia dengan mereka. Maka pada waktu itu Samaniyah dalam sekitar kurun yang ke-9 sudah mula membuat satu tradisi baru dengan menghantar hamba-hamba Turki, bangsa Turki kepada Abbasiyah, dihantarkan ke Baghdad. Hamba-hamba itu dipanggil sebagai Ghilman. Oh, belum lagi, nanti saya tunjukkan. Ghilman, hamba itu dipanggil sebagai Ghilman. Dan hamba-hamba inilah yang kemudiannya menjadi hamba pilihan hampir di seluruh Asia Tengah. Kerana mereka tengok, mereka ni sangat taat, kerana mereka kehidupan jenis nomad, jenis berpuak, yang hidup kalau bos kata apa, ketua kata apa, ketua puak kata, semua ikut. Dan mereka tak masuk Islam disebabkan pendakwah, bukan disebabkan pedagang. Pedagang-pedagang cerita pasal Islam, dia susah nak terima Islam, bangsa Turki ni. Tapi apabila massive conversion, reversion to Islam tu terjadi bila mana sultan mereka, ketua puak tu masuk Islam, baru dia ikut. Yang itu jadi masif. Yang itu terjadi nanti pada kurun ke-10, dan paling yang secara boleh kita katakan majoriti masuk Islam itu adalah zaman Saljuk dan Osmaniyah lah. Jadi disebabkan kuasa. Sebab orang nomad ni dia bagi dia puak je. Jadi dia ikut ketua puak dia. Ketua puak kata pindah, pindah. Ketua puak kata lawan, lawan. Patah balik, patah balik. Jadi dari si sama jugalah kan, bangsa kan berpuak. Ini bangsa-bangsa belah Asia Tengah sampai ke Timur Tengah ni semua, sampai ke Afrika pun, mereka bangsa yang ada puak. Dia konsep dia tribes kan. Jadi memang culture orang tribes ni sama. Bezanya bagi bangsa Turki dan juga Mongol, mereka ini bangsa yang kasar. Dan ini jugalah watak-watak yang disebut sebagai Ya'juj Ma'juj juga di kawasan ini. Bangsa yang kasar juga kan. Jadi wallahu alam daripada bangsa mana dia akan muncul. Tetapi gambaran-gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi, cara pemakaian, kasut berbulu dan sebagainya, itu memang juga pakaian dua-dua bangsa ni, yang kalau mereka duduk masih lagi di kawasan pegunungan tu, Jadi Ghilman ini yang dikatakan hamba-hamba tentera. Tuan-tuan pun tahu, kalau kita kenal siapa yang masuk tentera, disiplin dalam tentera tak boleh say no to your ni kan master. So you are the real servant lah. Kata ya, pergi, tak payah persoal kenapa. Dan sebab itu juga dalam dunia puak ni, dia hanya ikut ketua. Dan mereka lah menjadi tentera yang terbaik untuk mengawal istana dan sebagainya, kerana mereka ni tak banyak cakap, ikut saja. Jadi Samanid tadi, Samaniyah mula beri kepada Abbasiyah, dia membekalkan. Jadi bekalannya orang kata berterusan, menyebabkan di khilafah Abbasiyah juga mula adanya Mamluk, ataupun yang tadi kita panggil Ghilman. Ghilman ni nanti akan dikenali sebagai Mamluk namanya kan, yang mana mereka semakin ramai, semakin membesar. Jadi Saman sendiri berlaku satu masalah kepada Samaniyah, kerana apabila Ghilman tadi semakin ramai, mereka membentuk kuasa mereka pula. Mereka membentuk kuasa mereka, dan mereka membentuk apa yang dipanggil sebagai Ghaznawi. Ini adalah kerajaan
kerajaan pertama yang kita boleh katakan yang benar-benar daripada tentera tu, daripada tentera Saman, kemudian dia sendiri yang membentuk kerajaan dia. Jadi dan semua ini adalah bangsa Turki yang kita panggil asalnya adalah hamba tentera. So mereka inilah yang dipanggil sebagai Ghilman dan ataupun kita panggil Mamluk nantinya. Ini adalah daripada Saman, pecahan pada Saman. Buaihid ini masih lagi bangsa Parsi dan juga Arab. Yang ini adalah Syiah. Ini Syiah. Yang ini nanti yang ini ketika ini dia sudah mula menguasai Baghdad. Jadi khalifah waktu itu hanya jadi boneka. Syiah nanti pun saya akan kongsi dalam bila kita cerita tentang kejatuhan Baghdad secara khusus. Secara khusus saya akan pecahkan kepada tiga. Ada tiga lah, Mongol, kemudian kita akan tengok Syiah, dan kemudian kita akan tengok satu lagi Yahudi. Dia ada terkait kat situ. Sebab dia bermula dekat sini sebenarnya. Sebelum mereka berkembang menjadi Fatimiyah, dia adalah Ismailiyah bermula. Nanti kita akan lihatlah sedikit. Dan mereka juga dikenali sebagai ada gerakan yang membunuh pemimpin Islam ini yang dipanggil sebagai the assassins dalam bahasa Inggeris. Assassin kan, assassinate tu dikaitkan dengan the Hashashin dalam bahasa Arab ni. Jadi ini kelompok-kelompok yang kata undercover. Dan begitulah kita katakan. Yang di kawasan sekitar kawasan ni, di tengah-tengah ni. Itu yang dia boleh buat ke Pakistan. Betul. Dia ada beberapa insiden dan nanti kita akan lihat nanti dia dikejar oleh khalifah Gubernur Abbasiyah ketika itu, sehingga mana mereka lari jauh ni. Kemudian dia hidup mati. Kecil kemudian makin membesar. Ada sebahagian lari pergi ke sebelah Mesir dan ini berkembang laju. Kemudian ada satu nanti di sebelah atas, sebelah utara ni. Mereka tak mati. Pendek kata mereka tak mati, mereka ada sehingga ke hari ini kan. Jadi dan hari ini memang besarlah Iran tu. Jadi tentang Syiah ni sejak daripada insiden Sayyidina Ali sampai ke hari ini mereka tak mati. Mereka hidup dan mereka boleh hidup dengan agak selamat kerana dia punya taqiyah dia tinggi. Berpura-pura. Jadi siapa boleh tahu dia adalah Syiah atau tidak kan? Jadi kepura-puraan itu menyebabkan mereka boleh selamat lagi lah. Mereka memang sejarahnya memang banyak dihentam, memang dicari dan dibunuh, tapi mereka berdapat terus hidup dengan nama yang pelbagai, penjenamaan dia. Banyak rebranding ya. Jadi yang itu nanti kita akan sentuh tentang Syiah. Okey. Kemudian ini yang saya sebutkan Ghaznawi tadi. Dan ketika ini bangsa Turki masih lagi belum Islam sepenuhnya, bangsa Turki itu Dan tadi saya ada sebut ada Karluk kan, ada puak Karluk dalam bangsa Turki, ada puak Oghuz yang tadi yang saya kata jadi Osmaniyah. Dan kalau kita tengok dekat sini dia ada satu, Saman tadi dah tak ada kan, dia tinggal Karahan, kemudian Saljuk. Okey, Karahan inilah sultan mereka yang pertama masuk Islam kurun ke-10, namanya Sultan Satu Bukrahan. Satu Bukrahan ini yang mula masuk Islam. Kemudian barulah bangsa Saljuk masuk, puak Saljuk masuk, dan puak Saljuk ini kurun yang ke-11, yang ini kurun ke-10 yang masuk Islam. Itulah permulaan bangsa Turki yang betul-betul masuk Islam disebabkan ketua sultan mereka masuk. Jadi kemudian barulah secara masif masuknya Islam itu. Salah seorang sejarawan Ibnu Fadlan mengatakan permulaan kepada kurun ke-10 mereka masuk Islam adalah disebabkan mereka melihat semakin ramai pedagang Islam berada di kawasan laluan sutera untuk memudahkan pedagang, jadi mereka masuk Islam. Jadi itu hanyalah antara andaian yang dibuatlah motif mereka masuk Islam. Bukan kepada menerima Islam sepenuhnya, tapi lebih kepada untuk berdagang.
Ya. Dia political border. Political border. Dia as long as the community, the settlement kawasan tu, dia kata kita bai'ah kepada sana. Jadi itu adalah dia punya limit lah. Tapi limit dia zaman dahulu berdasarkan walak tu tadi, bai'ah tu. Zaman sekarang berdasarkan garrison. Maknanya kita memang dah buat sempadan. Dulu dia tak buat sempadan. Jadi hari ini untuk memudahkan, kebanyakan akan buat dalam bentuk sempadan yang seperti mana yang kita faham hari inilah. Jadi perubahan geografi dulu dia sangat macam mungkin sekarang sangat very quick no. Besar ke kecil ke, sebab dia mungkin hari ini dia submit. So after 10 years dia betray pula ke. Itu selalu berlaku. Jadi zaman dahulu macam tu perubahan peta dia. Sebab itu dia dipanggil the postal guards, yang dia ada kawasan-kawasan, macam mana kita nak sebut kalau saya baca dalam bahasa Melayu pun dia pergi bawa maksud dalam bahasa Inggeris pun dalam bahasa Arab pun panggil barit, tempat pos. Kalau kita panggil macam post station lah, tapi post station tu bukan untuk yang surat tu, dia adalah tentera, pos tentera, guard, pos tentera. Jadi dia ada setiap, dia ada, kalau kita pergi detail, saya pernah baca, memang dia ada setiap berapa kilometer lah, berapa ratus, berapa ribu saya tak ingat, dia akan ada. Jadi kat situ yang akan boleh tahu, okey ini kawasan, masih lagi dalam kawasan. Jadi yang ini sekarang, yang apa yang saya rujuk semua apa yang orang lain dah buat lah. Jadi susah juga kalau kita betul-betul memahami atau membaca setiap catatan sejarah, baru kita dapat tahu buat kawasannya lah. Okey. Kalau yang geographers yang awal-awal dulu, mereka kan kebanyakannya pelayar kan. Jadi dia berdasarkan geografi pesisir pantai, dia ikut itu dulu. Jadi yang lain-lain, menurut apa yang saya pernah baca tentang di kawasan tanah ni, mereka berdasarkan maklumat yang dia dapat daripada pedagang. Jadi yang the geographers yang mana yang dia tak bergerak darat, laut saja, dia ikut yang shape luar lah. Tapi yang dalam, dia ikut apa yang pedagang sebut. Tapi kalau macam contoh Ibn Battuta, dia dua-dua. Darat pun dia pergi, laut pun dia inilah, dia lalulah. Cumanya dia tak pergi semua juga. Jadi banyak info, kebanyakannya memang pedagang yang sampaikan. Dia ada satu culture di mana-mana ada marketplace, di situ mereka akan dengar berita yang sampai. Sebab tu tuan-tuan, kalau saya tak pasti orang Melayu kan, orang Melayu punya asal usul penggunaan bertanyakan khabar tu, apa khabar, apa maksud dia saya tak pasti. Kalau kita faham hari ini hanya tanya khabar sihat. Tapi bila saya berada di kawasan bangsa berpuak ni di Afrika, dia ada soalan yang dia akan tanya, dah lama tak bercakap bahasa dia tu, tak ingat dah. Tapi maksud dia tanya apa khabar dari sana. Maksudnya apakah perkhabaran berita daripada tempat engkau datang. Jadi daripada situ berkumpul tu untuk tanya khabar tu. Jadi maklumat, daripada maklumat tu yang para penulis pun berada di kawasan marketplaces. Dia nak dengar, okey, kat situ ada ni, jadi dia buat gambaran. Dan kebanyakannya gambaran berbentuk tulisan. Jadi mereka yang melukis seperti Al-Idrisi dan sebagainya, yang itu Al-Idrisi, sefaham saya dia dibiayai untuk pergi ke tempat-tempat dan kemudiannya dia melukis, dan memang dia dibiayai untuk buat peta itulah. Okey, berbalik kepada cerita kita tadi, maka Saljuk pun sudah masuk Islam, Ghaznawi pun masuk Islam, dan kemudiannya makin ramai masuk Islam.
Saya nak menarik tuan-tuan perempuan sebab kita nak pergi kepada Mamluk ni. Saya bawa awal daripada bangsa Turki tadi. Kemudian tuan-tuan tengok ada Kipchak. Satu nama Kipchak, satu nama Karluk, satu nama Oghuz. Okey. Ini tiga bangsa yang tadi tiga puak yang saya sebut dalam bangsa Turki yang kita patut perhatikan dalam perkongsian kali ini. Kerana mereka ini berhijrah daripada yang tadi saya sebut, ini China, ini Mongolia. Jadi mereka berasal daripada kawasan ini. Secara khusus Proto-Turkik di sini. Jadi puak mereka ini berhijrah tahun demi tahun. Kipchak ke sana, Oghuz ke sini, Karluk ke sini. Sebab tu tadi kita tengok Oghuz nanti akan membuka wilayah kuasanya Seljuk. Ini kawasan ni. Ni Oghuz, dia pergi ke sini. Kawasan kalau sekarang kita panggil ini apa? Apa dia? Teluk apa? Laut apa? Caspian. Caspian Sea di sini. Jadi dia Oghuz di sini. Kipchak, nanti kita akan tengok Mongol akan menentang Kipchak ini, kawasan ini, dan kemudiannya Kipchak melarikan diri, melari sampai ke kawasan Hungary, kawasan sini, kawasan Hungary, kemudian kawasan hitam, the Black Sea, dekat sini. Dan mereka juga dikenali, itu Kipchak, dipanggil Kuman. Kemudian kita ada satu lagi Karluk. Karluk inilah tadi yang memula saya sebut tadi. Karluk ni. Dia menjadi Karahan. Jadi Karluk dan juga Oghuz yang awal masuk Islam. Okey. Panjang kan saya nak kaitkan. Kemudian nanti kita akan tengok Kipchak, bagaimana Mongol Empire dibentuk di bawah Genghis Khan. Ini Genghis Khan yang memimpin tentera mereka daripada Karakorum. Karakorum dia mengikut tahun lah. Ini saya tak cerita semua. Yang pentingnya dekat sini 1243 dia menentang Karluk tadi. Apa nama ni? Kipchak. Jadi Kipchak ini melarikan diri sehingga ke Hungary. Dan ada sebahagiannya di pesisir-pesisir Black Sea, dan sebahagian mereka adalah Ghilman yang tadi yang melarikan diri, atau yang kita sebut sebagai Mamluk nanti ni. Ghilman ini antara lain yang akan melarikan diri adalah seorang yang namanya Al-Malik Az-Zahir Ruknuddin Baybar. Dia ini telah dibeli di Anatolia, di Sivas di kawasan ini, kerana dia telah melarikan diri daripada Mongol. Kemudian mereka ni kebanyakannya berlari pergi ke pesisir pantai kawasan Black Sea lah. Dan disebabkan kepayahan hidup mereka, sesama puak ni, mereka menjual sesama mereka, menjual hamba untuk mendapatkan duit untuk hidup. Dan antara salah seorang yang telah dijual adalah Al-Malik, itu nama waktu dia akan jadi future Mamluk Sultan nanti di Mesir, namanya Zahir Ruknuddin Baybar. Zahir Ruknuddin Baybar telah dibeli di Anatolia dan kemudiannya dijual dan diletakkan di Kahirah. Siapa yang membelinya? Yang membelinya adalah As-Salih Ayyub. Siapakah As-Salih Ayyub? Beliau adalah Sultan yang ketujuh Ayyubiyah. Kat sini tuan-tuan ada Salahuddin Al-Ayyubi punya dinasti. Jadi dinasti di sini dipanggil Ayyubiyah lah, daripada moyangnya Salahuddin Al-Ayyubi, datuknya, yang telah sebelum Mamluk datanglah. Jadi permulaannya antara lain adalah hamba-hamba yang telah larikan diri dibawa pergi ke Kahirah oleh Ayyubiyah sendiri. Ini menariklah, kerana nanti kita akan tengok bagaimana sedikit demi sedikit mereka telah mendapat kepercayaan Ayyubiyah, dan mereka topple pula Ayyubiyah. Mereka ambil kuasa. Jadi Ayyubiyah yang asalnya daripada Syam sehingga ke Mesir, nanti kita akan lihat Ayyubiyah hanya tinggal kawasan Syam sahaja, kerana orang-orang Ghilman tadi ni, orang bangsa Turki itu telah
menguasai kawasan Mesir. Inilah sebahagian daripada kritikan yang dibuat oleh sejarawan mengatakan khilafah Abbasiyah, termasuklah juga Ayyubiyah ini, mereka telah tersilap langkah mengambil hamba yang diberi kuasa besar. Kerana mereka dijadikan hamba tentera yang memang di atas dia terus sultan atau di atas dia terus khalifah. Jadi mereka sudah ada kekuasaan yang makin mantap, kemudian tentera di bawah dia ramai, dan mengambil faham culture mereka taat kepada dia punya ketua puak. Maka siapa lebih kuat? Adakah khalifah ataupun dia punya ketua general dia? Sebab itu general dia boleh topple dengan mudah. Yang itu antara kritikan yang diberikan oleh sejarawan lah. Okey. Selepas itulah, selepas Kipchak telah diserang, kemudiannya Genghis Khan balik kerana keadaan di sebelah sini yang meruncing dan juga dia sudah mula tak sihat. Kemudian dia meninggal dunia akibat peperangan. Sebahagiannya mengatakan sebab dia terjatuh kuda, ada kata sebab dia dipanah dan sebagainya. Jadi versi yang mana kita tak pasti yang mana satu. Cuma dia sudah menamatkan kempen peperangannya pada sekitar tahun 1224 itulah. Selepas itu keturunan dia sampai ke Khan yang keempat pergi ke tempat-tempat yang lain lah, ya. Jadi 1258 bukan Genghis Khan yang sebenarnya yang meruntuhkan Baghdad, kan? Kita tahu kan, Kublai Khan kan, ke siapa? Tak tahu. Saya simpan dulu. Nanti kita tengok siapakah yang merobohkan ataupun menghancurkan Baghdad. Dan ketika itulah, selepas Baghdad dihancurkan, mereka mara lagi pergi ke sebelah Syam dan akhirnya bertembung dengan Mamluk yang tadi, yang sudah menguasai Mesir. Bila pertembungan antara Mongol dengan Mamluk di sini, ini adalah boleh dikatakan pengakhiran kepada Mongol untuk terus mara. Kerana mereka telah diserang, yang selama ni diserang ni senang je. Serang, bunuh, hancur, ambil kuasa, ambil ufti dan sebagainya. Sampai dekat sini tiba-tiba ada penentangan daripada Mamluk, daripada Mamluk. Kerana memang takdir telah menentukan di era hujung Ayyubiyah, gubernur-gubernur pemerintah-pemerintah dah tak kuat. Jadi mereka sendiri pun cukup baik. Boleh dikatakan bagi saya bukanlah dia berbaik dengan Mongol, tetapi kerana sudah tak kuat, tuan-tuan dan puan, mana-mana pun kuasa politik bila dah tak kuat, kita terpaksa tunduk kepada satu kuasa yang lebih besar. Jadi antara yang tunduk adalah Ayyubiyah. Banyak gubernur mereka yang tunduk. Terutamanya nanti kita akan kenal An-Nasir Yusuf yang gubernur di Syam, yang mana akhirnya diminta untuk Mamluk kata mari masuk, kita lindung. Dia tak percaya pada Mamluk sebab Mamluk pernah topple Ayyubiyah. Jadi dia tak nak pergi. Dia lebih rela, dia terus berbaik dengan Mongol, tapi akhirnya Mongol pun membunuh dia lah. Jadi nanti kita akan lihat lebih lanjut. Okey. Sebelum tu tuan-tuan dan puan, sekadar info untuk kita. Baghdad bukan diserang pada waktu Mongol saja. Baghdad sudah ada banyak kali serangan juga oleh pelbagai bangsa lah, termasuklah Syiah. Kemudian yang ini pun kita sudah pernah bincang tentang perang salib. Apa yang terjadi adalah ketika mana Mamluk berkuasa di Mesir, 1258 Baghdad diserang. Kemudian inilah peperangan yang cukup monumen kepada Mongol, yang menyebabkan kekalahan besar mereka, yang menyebabkan akhirnya mereka sudah tidak lagi berperang, dan bangsa Mongol kemudiannya terpecah kepada 4, dan 3 daripada mereka memeluk Islam.
memeluk Islam, dan satu yang tak peluk Islam itulah dinasti Yuan dekat China. Jadi memang cantik aturan Allah tu, takdirnya menjatuhkan kita, melemahkan, dan kemudiannya rupa-rupanya di situ mereka baru kenal orang Islam, tengok kehidupan orang Islam, menerima Islam, dan kemudiannya terhentilah kekuasaan Mongol tu tadi. Bila Islam sudah mula masuk, dan kemudiannya sudah tak adalah kekuasaan Mongol itu sendiri. Dan kita dapat lihat itulah sejarah yang terjadi. Dan Kesultanan Mamluk yang kita sebutkan, ketika mana Mongol tadi sudah terpecah, waktu ini mereka tak masuk Islam lagi. Ini di bawah kuasa dia ada pecah 4. Satu nama Ilkhan, satu nama Golden Horde, satu nama Chagatai, dan satu nama dinasti Yuan di sebelah sini, China. Inilah kekuasaan Mamluk setelah berakhirnya Ayubiyah lah. Kalau tidak, Ayubiyah di kawasan ini. Okey. Ada satu buku khas menceritakan tentang Mamluk Ashkari 1250 sehingga 1517 dengan gambaran-gambaran lukisan yang seperti saya tunjukkan. Ini adalah lukisan-lukisan digambarkan bagaimana tentera-tentera Mamluk, pakaian dan sebagainya lah, pakaian-pakaian perang mereka. Dan nama yang disebut sebagai hamba tentera dipanggil Ghulam. Plural dia Ghilman. Ghulam, Ghilman. Kalau India kan banyak nama Ghulam. Itu juga adalah daripada susul galuh kisah cerita bangsa Turki ni. Kemudian Ghilman. Ini juga ada bangsa Arab juga menggunakan istilah yang sama, tetapi bila menggunakan istilah Mamluk itu lebih khusus kepada hamba bangsa Turki. Kalau Ghilman, dia ada hamba bangsa Arab pun ada, bangsa Eropah pun ada yang dijadikan hamba. Kalau bahasa Arab juga disebut maula. Jadi bangsa di Eropah Kristian, mereka menggunakan sistem hamba juga. Tapi dia mencari yang para fizikal buruk. Kemudiannya pula hamba mereka ni bukan mudah taat, selalu juga susah untuk taat. Sebab tu mereka suka menzalimi mereka ni, dan tak begitu boleh diharap. Dan sumber mereka adalah orang Arab, orang Afrika Utara yang gelap-gelap lah, orang Mesir. Dan hamba dijadikan tentera infanteri, tentera yang berjalan ni je lah, tentera berperang secara berjalan ni kan. Ibn Khaldun sebut kalau Mamluk ini adalah orang Turki dari pelbagai puak. Memang mereka asal bukan Islam, masuk Islam, tapi masuk Islam kemudiannya dia jadi mujahidin. Memang semangat perang dia cukup baik. Hidup nomad kasar, sama seperti mana tadi kan, tidak terpedaya dengan kemewahan. Asalnya lah. Biasanya macam tu lah kan. Asalnya orang kampung memang tak terpedaya sangat, kerana dia rasa seronok dengan pertanian dan sebagainya. Tapi lama-lama bila mereka mempunyai kuasa, sama jugalah sesiapa pun, seperti mana Ibn Khaldun akan terangkan. Kemudian Sa'id Al-Andalusi pun menyatakan orang Turki populasinya besar, pandai berperang dan buat senjata, handal berkuda, dan handal taktik berperang mereka. Dan ini disebut di dalam buku ini, Mamluk Ashkari, menceritakan tentang bagaimana askar-askar Mamluk itu. Inilah hamba tentera yang tadi saya sebutkan. Tuan-tuan perempuan, kalau kita cerita tentang Osmaniyah, kan dia ada dipanggil Darwisma, yang di mana anak-anak lelaki daripada Albania, daripada negara-negara Kristian, diambil dalam usia remaja, dibawa ke top kapal, dijadikan tentera. Ini adalah budaya yang sama. Jadi Seljuk Osmaniyah pun mengambil budaya yang sama, cuma hamba dia yang diambil adalah hamba daripada orang Kristian, yang dijadikan apa dia panggil, tentera Yenicheri. Yenicheri. Jadi itu adalah culture Turki yang sama. Hamba tentera, inilah dia ada dia punya sistem, dia ada training dia. Apabila mereka sudah mula berkuasa secara seperti mana yang ada di Mamluk sekarang ni lah. Jadi kuasa Mamluk, jadi ada sistem-sistem dia. Organized, very organized. Tapi very organized di bawah Saljuk lah. Bawah Saljuk very organized. Ini Amalah Osmaniyah, Devshirma dipanggil.
dinasti-dinasti yang baru akan bergantung kepada hamba tentera selama 2 hingga 3 generasi. Jadi bila jumpa yang baru, dia akan tukar sebab dia tak nak mereka cukup selesa. Jadi maknanya paling lama 3 generasi je boleh. Kemudian dia cari yang lain, cari baru. Itu adalah seperti amalan Osmaniyah lah. Sebab dia nak mengelakkan. Osmaniyah ni menariknya, dia tengok apa yang terjadi dekat tempat lain. Kebanyakan mula topple, jadi dia buat very organized. Dia employed mereka sebagai professional soldier, tapi dia tak bagi kuasa berlebih-lebihan supaya mereka tak dapat senang untuk topple. Dan itulah yang terjadi, yang dapat mengawal dan juga mengekalkan Osmaniyah untuk berkuasa hampir 700 ke 800 tahun. Dan sistem hamba ni telah wujud lama, sejak zaman Spanyol. Kemudiannya kalau dalam kajian Islam, Nizamul Muluk Ghaznawi tadi, waktu itu sudah mula ada sistem. Sebab dia berkembang sama dengan perkembangan pendidikan. Jadi sistem pendidikan berkembang semakin sistematik. Kita ada sistem daripada masjid pergi ke pondok ataupun rumah cikgu, daripada rumah cikgu, rumah ulama jadi madrasah, daripada madrasah dia jadi kompleks. Kemuncaknya adalah universiti sebagai satu institusi pendidikan. Sama terjadi bagi semua bidang yang lain. Bidang kenegaraan pun dah mula birokrasi, bidang tentera pun sama, itu yang terjadi. Dan kepercayaan itu, yang inilah yang tadi, bila kata diberikan lebih, maka rasa kehambaan kepada kuasa itu pula. Maka dia mengawal raja ataupun menggulingkan negara. Ini kalau dari segi bagaimana mereka ini asalnya pengawal diraja, kemudiannya menjadi tentera, dilibatkan dalam pentadbiran pusat, kemudian pentadbiran daerah. Di sinilah kuasa mereka semakin lama makin tinggi. Bila mana mereka dapat menguasai segala tentera di bawahnya, maka sebab itu mudah untuk dia buat topple. Jadi ada teori yang membincangkan tentang asas 30 tahun. Maknanya sekiranya sistem Mamluk itu diberikan 3 generasi tadi tak ditukar, maka mudah untuk topple. Itu yang terjadi bagi Ayyubiyah. Dia memperkenalkan sistem Mamluk 1220. 1250 dia jatuh. Apabila kuasa mereka tidak ditukar kerana mereka sudah mempunyai kepercayaan yang tinggi dan akhirnya dapat kawal semua tentera di bawahnya. Abbasiyah mula ditentang Mamluk. Kes pertama Mamluk Turk menentang pada 861. Memang dah mula. Sistem Mamluk zaman Al-Mu'tasim Abbasiyah 833. Jadi nampak tak dekat situ? Pun dalam sekitar 30 tahun beza dia. Jadi dia tak kawal awal. Itu yang dipelajari oleh Osmaniyah bila nak menggunakan sistem tu, dan dia pun tak gunakan bangsa Turki, dia ambil bangsa Eropah. Jadi pemilihan hamba untuk dijadikan tentera berdasarkan kebolehan, asal usul dan kualiti. Dan mereka ini dijual hambanya mahal apabila ingin dibeli. Dia tak sama macam Piramli jual hamba tu murah je. Cerita tu. Ini harga dia mahal. Antara contoh yang inilah yang namanya Al-Mansur Qala'un Al-Alfi. Dia ini dijual dengan harga 1000 dinar. Alfi itu alfun, 1000 kan. Sehingga namanya dikenal dengan Al-Alfi. Nama dia Al-Mansur Qala'un. Jadi dilakabkan dengan Al-Alfi kerana dia dijual dengan harga 1000 dinar. 1000 dinar berapa kalau harga kita sekarang? Tak ada yang main emas dinar ni. Tak ada. Okey. Jadi kebanyakan mereka dijadikan tentera sebagai Mamluk seawal umur 12 tahun. Paling-paling tua dia akan ambil pun umur 17 tahun. Jadi waktu tu memang mereka masih lagi cergas kan. Dan mereka ni biasanya dia akan mula cuba ambil dengan mereka yang tak ada kenalan dengan mana-mana dalam kawasan tu, supaya dia tak ada ikatan dengan kenalan lain, yang supaya dia berasa macam dia tak ada siapa, dia perlu bergantung kepada kerajaan kan. Dan itulah yang terjadi kalau cerita dalam kes kita.
amah lah kan, itunya maid. Kalau daripada Indonesia tu kadang dia suka lari daripada rumah kita sebab dia ada kawan. Jadi konsep dia samalah. Jadi kalau macam Osmaniyah dah belajar tentang apa yang terjadi, jadi dia ambil hamba, dia tak nak ambil hamba daripada bangsa Turki sebab itu adalah bangsa daripada serpihan bangsa dia juga. Jadi dia ambil Eropah, bahasa lain, dia tak boleh interact. Kemudian dia akan ikut sajalah apa yang master cakap. Jadi itu yang telah berjaya dibuat oleh Osmaniyah di dalam Yenicheri pada awalnya lah, sebab akhirnya nanti sama juga, tapi makan masa yang agak lama berbanding daripada Baghdad, Al-Basiyah ataupun Ayubiyah. Baik, Mamluk yang kita sebutkan tadi, yang saya berikan definisi tadi, adalah Mamluk yang dimaksudkan sebagai hamba tentera. Jadi dalam sejarah Islam, Mamluk itu sendiri yang kita tahu adalah tadi yang saya sebut Mamalik di Mesir. Itulah kerajaan politik Islam bangsa Turki, tentera Mamluk. Tetapi tuan-tuan dan puan, ada di kalangan mereka ini sebenarnya seperti contoh Umayyah yang menggunakan istilah Maula, sudah pun memberikan kuasa tentera kepada bangsa Mamluk ini. Jadi dalam dinasti Islam, dinasti Umayyah pun sudah mula ada, tapi masih kecil. Kemudian dinasti Islam seterusnya Abbasiyah memang diberikan, tetapi sehingga mereka ni Mamluk ni mendominasi tentera tu. Maksudnya mereka lah paling ramai, tentera paling ramai dalam pertengahan kurun ke-9 di bawah Abbasiyah. Sebab itu juga kalau dilihat dari segi sejarah, antara lain dalam sekitar kurun 9-10 Abbasiyah sudah mula melemah, ya? Sedangkan dia mempunyai tentera yang bagus. Kenapa melemah? Kerana berlakunya serpihan-serpihan tadi daripada bangsa Turki juga. Andalus, ada tak Andalus menggunakan Mamluk? Ada. Apabila berpecah tadi, tengok tak, ingat tak tadi yang Granada, sebelum tu Cordoba, di tengah-tengah tu dia kosong. Sebab apa? Sebab terpecah kepada 15 ke 13, ya, kuasa-kuasa kecil. Ini juga adalah disebabkan Mamluk itu membina dinasti mereka yang kecil. Itu yang terjadi. Buaihid yang merupakan kerajaan Syiah tadi juga sebenarnya menggunakan tentera Mamluk Turki, dia asalnya dia tidak ada tentera cavalry ataupun tentera berkuda, tapi apabila mereka menggunakan Mamluk tu, mereka ada tentera berkuda. Dan ini jugalah nanti antara yang akan membuat kacau dengan Saljuk, ya. Kemudian Fatimiyah ada macam-macam jenis Mamluk. Jadi antaranya Turki ada, bangsa Barbar ada, Afrika ada, Eurasia pun ada. Saya cepatkan. Ghaznawi yang tadi kita dah tengok, Mamluk dia adalah orang Parsi. Kemudian dia adalah daripada Mamluk. Ghaznawi ni, dia adalah Mamluk. Dia bina kerajaan, dia ambil Mamluk, tapi Mamluk dia ambil pada bangsa lain pula. Dia ambil bangsa Samaniyah, Parsi ataupun orang Asia Tengah ataupun orang India. Saljuk menggunakan Mamluk sehingga dia digulingkan oleh Mamluk sendiri. Jadi sejarah tentang Mamluk ni kita kalau lihat, memang kebanyakan mereka diberikan kuasa bagus untuk negara, tetapi tak dapat dikawal akhirnya. Kecuali Osmaniyah dapat mengawalnya lebih lama lah, ya? Sebab sistem sama tapi dia tak guna bangsa Turki. Yang itu je lah antara kelainannya. Al-Murabitun, ini yang tadi adalah serpihan di Andalus, ya? Al-Murabitun, sebahagian tentera Mamluk bersama mereka juga. Al-Muwahidun pun juga ada tentera Mamluk. Ayubiyah bergantung tinggi kepada Mamluk bangsa Turki ini, dan mereka juga digulingkan. Kemudian kita tengok Kesultanan Delhi akhirnya terpecah kepada 6 dinasti, semuanya dari Mamluk juga. Delhi juga adalah dari Kesultanan bangsa Turki. Kemudian Hafsiyun Hafsiyun sebahagian kecil adalah Mamluk, tapi yang ini menggunakan Afrika. Mamluk Afrika. Yang inilah bila kita sebut Mamluk, inilah betul-betul kerajaan Mamluk sepenuhnya yang lama bertahan. Dan kalau disebut dalam mana-mana bila orang sebut Mamluk, inilah yang dimaksudkan. Tapi kalau saya bawa tuan-tuan perempuan kepada maksud asal Mamluk tu,
Jadi Mamluk tu ada di dalam setiap dinasti Islam kebanyakannya. Bermula daripada Umayyah. Memang ada. Tetapi kekuasaan penuh mereka yang lama 300 tahun ini adalah di Mesir. Mesir dan Syam lah sebahagiannya. Kemudian barulah Osmaniyah, tetapi ini dikatakan sebagai sistem Mamluk yang terbaik dan diangkat dalam sistem pentadbiran. Itu yang perubahan yang dibuat oleh Osmaniyah. Sebab itu Osmaniyah boleh kita katakan berjaya lah. Dan bagi saya ini adalah hikmah yang kita boleh nampak. Bila kita hari ini cerita pasal sejarah, inilah tujuannya. Macam mana Osmaniyah, dia telah belajar daripada sejarah. Dia dah melihat semua mamluk-mamluk dalam kerajaan lain, kebanyakannya akan topple, kebanyakannya akan menentang balik. Maka dia buat satu sistem yang lebih baik. Dan itulah kejayaan yang telah dibuat oleh Osmaniyah. Safawiyah juga ada. Okey, kita cepatkan lagi. Yang ini kerajaan-kerajaan kecil pun masih lagi menggunakan. Mughal, Mamluk banyak digunakan juga. Okey. Kemudian Mamluk juga memulakan satu tradisi baru di mana adanya wanita menjadi ketua bagi negara itu, yang namanya Syajarudur. Al-Malikah Asmatuddin Ummu Khalil Syajarudur. Yang ini adalah, beliau merupakan isteri kepada As-Salih Ayub yang tadi saya sebut. As-Salih Ayub yang membeli hamba tadi. Dia asalnya adalah isteri kepada As-Salih Ayub. Nanti ada tak saya buat ini ada cerita dia, tuan-tuan. Saya tak tengok TV tapi saya tahu ada cerita Razia Sultan Ini cerita pasal Syajarudur ni. Bila saya ingat tahun agak 3 tahun lepas rasanya masuk TV3. Petang pula tu. Jadi memang saya tak pernah tengok pun. Cuma dapat tahu ada cerita Razia Sultan. TV3 menceritakan tentang Syajarudur. Nanti saya akan berbalik kepada Syajarudur ini. Jadi zaman keemasan Abbasiyah, ini sebelum kita nak berbalik sedikit kepada Abbasiyah, kepada Baghdad, penekanan ilmu sangat tinggi. Jihad dikurangkan. Jadi pada waktu itu memang kita banyak saintis, ilmuwan, Baitul Hikmah sebagainya. Perkembangan ilmu sains ini kita pernah sentuh sebelum ni. Ulama-ulama ini, matematik, algebra, optik, perubatan, astronomi, kimia dan sebagainya. Dan di situ juga merupakan kelemahan di peringkat ketenteraan lah. Jadi Baghdad juga sudah mula berada dalam keadaan diserang dalam keadaan tidak begitu bersedia. Jadi ini secara ringkas kita tengok khalifah memang mencintakan ilmu, Baitul Hikmah, kemudian ada satu lagi Darul Hikmah. Ini makin besarlah. Jadi Harun Ar-Rasyid di zamannya yang telah memperkenalkan, kemudian Al-Ma'mun. Dan ketika mana 1258 mereka diserang, dan inilah yang terjadi kebangkitan di Granada, mengambil alih fungsi ilmu yang menjadi tumpuan dunia. Semua datang ke Baghdad untuk belajar. Bukan kata Islam, bukan Islam juga, tapi apabila diserang Mongol, keilmuan itu tetap berterusan, tetapi di Granada. Cuma sayangnya tuan-tuan dan puan, kalau kita melihat balik, macam contoh ulama-ulama yang kita senaraikan ini, kitab mereka memang beratus-ratus, tapi yang ada yang tinggal mungkin hanya puluhan je. Kerana kebanyakannya telah hancur ketika diserang oleh Mongol. Serangan Mongol. Ini adalah gambaran tuan-tuan. Bandar kota Baghdad. Dia panggil Madinatun Nur. Sangat bulat. Memang dibuat dalam bentuk bulat. Ini berdasarkan tulisan-tulisan sejarah, dibuatkan balik lukisan. Hari ini tuan-tuan pergilah kat Baghdad, tak ada apa-apa sisa pun. Memang tidak tertinggal sisa tu. Kerana ini dihancurkan, masjid di tengah, kemudian di sebelah ini adalah Darul Hikmah, dan kemudian penempatan begini. Jadi masyarakat di dalam tembok dalam keadaan, kalau ikutkan, selamatlah. Jadi apabila diperangi dan ketika mana perang itu berlaku dalam keadaan tidak bersedia dan sebagainya, maka telah dihancurkan, termasuklah kitab-kitab para ulama mati, kitab-kitab semua yang selalu kita dengar. Sungai menjadi hitam. Inilah sungai-sungainya, di mana mayat dibuang di sungai ini, sebab sungai ini dia bersambung dengan ni apa, Tigris ke Euphrates? Ingat tak?
Saya tak ingat sama ada Sungai Euphrates ke. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Range. Jadi yang natural river di luar ni. Euphrates Euphrates. Sekarang dah tak ada. Habis tak jumpa apa. Jadi dalam catatan-catatan sejarah pun, apabila mereka dibunuh, mayat-mayat memang orang kata padat di sungai. Sungai menjadi hitam, buku-buku kitab-kitab dan kuda-kuda lalu atas tu. Dah tak ada ikut jambatan dah. Nak menunjukkan begitu banyak kehancuran telah dibuat oleh Mongol ketika itu. Dan ini dibina bagi menggantikan bandar Haran. Tuan-tuan pernah pergi Turki, Haran? Di sebelah sempadan Syria. Saya dah pergi. Itu adalah universiti yang awal sebelum Baghdad. Di situlah Universiti Ibn Taymiyah pun ada di situ, pernah belajar. Banyak ulama-ulama awal yang belajar dekat situ. Haran, sekurang-kurangnya Haran ada lagi tinggalan. Ada lagi macam menara, ada sedikit. Yang lain hancur. Tapi yang ini langsung tak ada apa-apa tinggalan sehingga ke hari ini. Di Baghdad. Sejak memang kawasan Iraq kawasan Baghdad, Palestin yang tak tenang sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini adalah satu peristiwa melibatkan Abbasiyah sebelum berlakunya kejatuhan Baghdad tu, apabila berlaku fitnah kelima yang dipanggil fitnah di Samarra 861, perpecahan antara khalifah lah. Maknanya khalifah ini dikuasai pada zaman ini oleh Mamluk tadi. Dia ikut kata Mamluk, dan kemudiannya bermula dengan perpindahan kota yang asalnya kotanya di Baghdad, kemudian 861 ditukarkan ke Samarra, yang 130 km dari Baghdad. Ini zaman Al-Mu'tasim lah. Dan kalau dilihat khalifah-khalifah mereka kebanyakannya dibunuh. Semakin banyak populasi Mamluk Turk ini yang tak disenangi oleh orang tempatan. Bila mereka makin berkuasa, kemudian akhirnya cubaan untuk pindahkan kota daripada Baghdad ke Samarra, tak ada pula penghuni. Jadi Mamluk pula dihadiahkan tanah di kawasan tu, dan Samarra menjadi kawasan elit pula pada waktu tu. Dan dan kemudiannya ini adalah apa yang terjadilah. Khalifah-khalifah dibunuh, kemudian melarikan diri. Al-Mu'tadi pun dibunuh, Al-Mu'tamid. Yang ini saya sendiri pun saya tak pergi begitu mendalam lah, sebab dia dah jadi konflik yang begitu banyak. Dalam era penghujung Abbasiyah ni, tuan-tuan pun boleh cari konflik satu demi satu. Saya nak ringkaskan yang tentang fitnah sepanjang zaman ini. Ini fitnah yang kalau dalam perbincangan sejarah Islam, bila sebut fitnah pertama, pembunuhan Sayyidina Osman lah. Fitnah kedua, pembunuhan Sayyidina Ali. Fitnah ketiga, pembunuhan Al-Walid. Fitnah keempat, konflik. Yang inilah konflik Abbasiyah yang saya sebutkan tadi. Dan fitnah kelima, konflik Samarra ini yang melibatkan juga Mamluk Turki, perebutan kuasa. Dan bermulanya Mamluk di Mesir itu, tuan-tuan dan puan, adalah apabila pada tahun 828 4,000 tentera Mamluk Turk dibawa ke Mesir. Ini kita tolak daripada Ayubiyah. Ayubiyah pun memang dah ambil sebahagian Mamluk Turk tadi. Dah beli daripada, banyak dia beli daripada sebelah Anatolia. Tetapi Abbasiyah sendiri pun menghantar tentera sampai ke Turki adalah tentera Mamluk Turk. Jadi kalau kita melihat rentetan itu, makin ramai Mamluk Turk yang berada di Mesir membuatkan mereka makin berkuasa. Sedikit demi sedikit. Kemudian 868 mula dilantik seorang gubernur Mesir yang berasal daripada Mamluk Turk, Ahmad Ibn Tulun. Kemudian dia pun dah mendirikan suatu kerajaan dipanggil kerajaan Tuluniyah. Tetapi mereka tak berjaya. Abbasiyah telah melakukan tindakan yang cepat
untuk menjatuhkannya, dan dia tamat pada tahun 904. Jadi sekejap saja ini. Kemudian dinasti lagi, bangsa Mamluk cuba membina dinasti yang kecil juga, tapi juga tak tahan lama. Kemudian bila Fatimiyah bangkit, Fatimiyah mengambil Mamluk daripada Afrika. Tetapi Mamluk tu masih ada lah sebahagian mereka, dan mereka yang kemudiannya kita lihat tentera Fatimiyah ini daripada Saljuk Rom tadi. Ini adalah bangsa Turki, tapi mereka adalah Saljuk kan, yang kita tengok di sebelum ni, Saljuk Rom, yang kemudiannya membentuk Kesultanan Rom. Tapi di sini yang lorekan yang tuan-tuan tengok ni, saya pergi tunjuk dalam tu pula. Lorekan ini adalah Fatimiyah yang mula terpisah-pisah, dan kemudiannya nanti kita akan lihat sedikit demi sedikit lah Mamluk Turk menguasai mereka lah. Antara dinasti yang menggunakan di kawasan ini, bila Saljuk Rum sudah pergi kawasan ini menjadi Anatolia, di kawasan Anatolia, di kawasan inilah Buwaihid pun juga Syiah. Jadi dalam Buwaihid pun ada banyak tentera Mamluk. Jadi tuan-tuan puan, bila di sini ada Mamluk, di sini ada Mamluk, boleh dikatakan di kebanyakan kawasan ini ada Mamluk Turki ini, maka kekuasaan mereka itu untuk melawan dengan dinasti-dinasti yang lain pun terbuka kepada ancaman yang tentera Turk itu sendiri akan topple. Dan itulah yang terjadi bila kita lihat berbanyak negara ataupun kerajaan pada waktu itu berubahlah. Maknanya Mamluk Turk mula menguasai Mesir. Dan yang saya sebutkan tentang Ayubiyah ni tuan-tuan dan puan, ini adalah bangsa Kurdi. Ayubiyah berasal daripada kawasan ini ya. Kurdi dari asal Parsi Iran, kawasan barat barat Iran. Dan mereka ini apabila bangsa Turk datang kawasan ini, Najmuddin Ayub Ibnu Shadi ini adalah datuk kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia telah meninggalkan kawasan ini dan berhijrah ke Tikrit bersama dengan 2 orang anak. Jadi ini ada cerita dia lah. Dia melarikan diri daripada bangsa Turk. Dia pun tak boleh masuk. Orang Kurdi juga tak berapa orang kata bersama dengan bangsa Turk ini, tetapi dia tidak melawan. Jadi ada seorang yang namanya melarikan diri ke Tikrit, dan kemudiannya ada Imaduddin Zinki. Ini nama-nama kita pernah dengar kan, Imaduddin Zinki. Imaduddin Zinki ni dia orang Turk, Orus. Dia adalah gubernur dekat Mosul. Dan kerajaan dia bernaung dengan Saljuk. Jadi dia bersembunyi dengan bantuan, ketika mana dia telah diserang, dia telah bersembunyi dengan bantuan Ayub tadi dekat Tikrit, apabila kawasannya telah diambil alih oleh kerajaan yang kerajaan Syiah tadi. Kemudiannya Ayub telah diangkat menjadi komander oleh Imaduddin Zinki. Ini cerita panjang permulaan kepada kerajaan Ayubiyah lah. Kemudian mereka terlibat dalam perang salib, dan akhirnya terbentuk ataupun kita katakan sejarah yang cukup penting bercerita tentang perang salib yang ke-7 ini, di mana As-Salih Ayub ini dah ke lapis yang ke bawah lagi. As-Salih Ayub telah mati. Muncullah Syajarudur ini, isterinya mengambil alih. Kemudian ada Turan Shah merupakan Mamluk Turk yang tidak disenangi oleh seorang yang namanya Izzuddin Aibak yang merupakan Mamluk Turk juga. Kemudian Turan Shah telah dibunuh, dan Aibak berkahwin dengan Syajarudur. Jadi Syajarudur tadi dia menjadi pemimpin bagi kawasan Mesir sebentar saja. Kemudian Aibak naik selepas Aibak berkahwin dengan Syajarudur. Dan inilah permulaan tuan-tuan, selepas perang salib ke-7 ini, permulaan kepada kuasa Mamluk mula bertapak di Mesir, mula bertapak di Mesir. Dan membawa kepada, saya tak cerita penuh lah,
Cuma saya nak cerita bagaimana bangsa Turki itu, Mamluk tadi, membentuk kerajaan Mamluk Turk, dan kemudiannya satu demi satu bandar-bandar Ayubiyah yang kita lihat tadi telah didatangi oleh Mongol setelah Mongol mengalahkan Baghdad satu demi satu. Dan An-Nasir Yusuf, salah seorang yang tidak melawan dan bersekongkol dengan Mongol, dan akhirnya dia juga kalah. Gubernur-gubernur yang lain juga takut dengan Mongol, sehinggalah muncul satu watak yang namanya Saifuddin Qutuz. Dia ini adalah sultan yang ketiga di bawah kerajaan Mamluk Mesir. Dan dia ini asal daripada Khawarizm. Pernah ditawan oleh Mongol, kemudiannya dia dijual sebagai hamba, dibeli oleh Sultan Aibak tadi, dan kemudiannya dia bangkit menjadi sultan yang ketiga. Dia ini ditakuti oleh Mongol, sebab apabila Mongol kata, dia menghantar surat, utusan mengatakan, kalau kau nak jadi seperti mana Baghdad hancur, maka kau lawanlah akulah. Sekarang diminta supaya Mesir juga membuka laluan kepada Mongol, terima mereka, nanti kuasa engkau akan dikekalkan. Tapi Saifuddin Qutuz tidak begitu. Malah Saifuddin Qutuz sendiri, apabila surat sudah diterima, wakil-wakil yang dihantar oleh Mongol itu dia tak dapat balik, sebab dipancung kepalanya. Dipancungkan kepalanya, dan berita itu sampai kepada Mongol, dan Mongol betul-betul ingin melawan dengan Qutuz ini. Sebab Qutuz ni, tuan-tuan dan puan, dia orang panggil apa, menyela gubernur-gubernur Islam Ayubiyah kerana tidak bertahan melawan Mongol, tapi memberi ruang kepada Mongol, sehingga mana satu demi satu, satu demi satu bandar telah diambil oleh Mongol. Di sini ini adalah, tuan-tuan pernah pergi Mesir kan? Puan pernah pergi Mesir kan? Ini gerbang apa nama dia? Allahumma salli. Babu Zuwaila. Babu Zuwaila ini, di sinilah pintu gerbang di mana Saifuddin Qutuz meletakkan kepala semua utusan Mongol itu di tembok. Jadi ini adalah satu penghinaan bagi Hulaguhan. Dah keluar ada namanya. Hulaguhan lah yang menghancurkan Baghdad tadi. Dan kemudiannya Hulaguhan inilah yang tak puas hati dengan Qutuz, dan kemudiannya cuba untuk memerangi Saifuddin Qutuz. Tapi tuan-tuan dan puan, peperangan ini adalah peperangan yang dikatakan dalam pepatah Melayu, buku bertemu ruas. Perang Ain Jalut, Mamluk bila dapat utusan daripada Mongol, kata supaya diberikan ruang kepada Mongol datang, dia tak nak bagi ruang. Tetapi sebaliknya apa yang terjadi, dia tak menunggu Mongol untuk datang menyerang, tapi Mamluk pergi ke arah Syam untuk menyerang Mongol. Dan itulah yang dicabar oleh Qutuz, Mahmud Qutuz, kepada amir-amir Islam yang masih ada. Dia kata, kamu semua ni penakut, disebabkan kau tak boleh harap, kami pergi terus. Maknanya kita pergi terus. Kamu dah selesa hidup, sudah bersenang-senang, takut penjajah, aku akan pergi sendiri. Dia ada kata-kata itu. Siapa yang tak mau ikut, sila pulang ke rumah. Tapi ingatlah, kamu pulang bersama dosa tak mempertahankan kaum wanita kita. Jadi itu kata-kata yang tercatat lah. Jadi kata-kata dia tu membuatkan orang makin gerun lah. Jadi ramai bersama dengannya tentera-tentera Mamluk Mesir ini melawan Mongol sehingga menang, tuan-tuan. Dan kemenangannya menyebabkan Palestin dapat diambil balik. Kalau tidak, Palestin pun telah berada di tangan Mongol. Dalam tempoh sebulan, keseluruhan Syam dapat diambil alih. Dan dalam tempoh itu jugalah An-Nasir Yusuf yang telah ditawan pun akhirnya dibunuh. Tapi tuan-tuan dan puan, kisah Puak Turk ini memang agak complicated, kerana Muhammad Qutuz, Sultan Qutuz ini, bila dia pulang daripada peperangan yang dia menang ini, beliau telah dibunuh. Beliau telah dibunuh, maka setelah dia dibunuh, naiklah Mamluk Turk yang dari tim yang lagi satu.
Macam itulah tuan-tuan dan puan. Saya ni, kita tak boleh nak elak cerita pasal politik, tapi itulah keadaannya, dia memberikan kesan kepada masyarakat Islam. Jadi sama juga politik hari ini pun, nama je ada parti-parti yang tertentu, tetapi dalam tu ada tim yang pecah lagi. Jadi sama juga dalam hal Mamluk ini, dia ada tim yang lain. Maka tim yang lain tu yang membunuh Qutuz, walaupun itu adalah satu berita kemenangan. Jadi apabila pulang telah dibunuh sebelum sampai di Kahirah lagi, dan mereka mengatakan bahawa yang tidak berpuas hati ini adalah daripada, tuan-tuan ingat lagi siapa nama ni, Baybar yang telah dibeli di Anatolia oleh Ayub Saleh tadi. Dia antara Mamluk yang awal juga berada di Mesir, dan dia ini yang topple. Jadi ada dakwaan mengatakan dialah yang telah membunuh. Yang ini adalah sejarah yang antara, kalau orang sebut Ain Jalut, kita kena ingatlah, inilah peristiwa yang mengalahkan Mongol. Peristiwa yang cukup menyedihkan bagi Mongol, yang akhirnya mereka berundur dan tak dapat melakukan perluasan kuasa lagi. Jadi ini yang kita ingat, Ilkhanat tadi adalah pecahan daripada Mongol, tetapi mereka lah yang menguasai di bawah nama Huleguhan. Dia pecah bukan pecah apa, pecah adik-beradik lah. Dia bagi kuasa lah kepada keluarga mereka, dan Baghdad dibuka oleh ataupun dipecahkan, dijajah dan dimusnahkan oleh Hulegu kan. Kemudian di situlah yang kita tengok Mamluk yang kita bincangkan. Mamluk apabila mereka telah berjaya, mereka dapat menguasai keseluruhan ini. Okey, ringkasnya inilah Kesultanan Mamluk yang kita sebut. Mamluk yang mula-mula di bawah Qutuz tadi adalah Mamluk Bahri. Setelah dia dibunuh, bangkitlah satu lagi kelompok Mamluk, dipanggil Mamluk Burji. Dalam tulisan Arab, banyak tulisan yang menyebutkan Kesultanan Mamluk Mesir dipanggil sebagai Ad-Daulah At-Turkiyah. Jadi kalau saya dulu tak faham, bila kita baca, oh ini kerajaan Turki lah. Kita duk ingat ni kerajaan Saljuk juga. Kita duk ingat ini kerajaan Osmaniyah juga, sebab dia Turkiyah disebut. Tapi rupa-rupanya yang dimaksudkan Ad-Daulah At-Turkiyah ini adalah Kesultanan Mamluk, bangsa Turki. Jadi khusus ni istilah ni. Ia khusus untuk Mesir. Sebab di Delhi juga ada Kesultanan Mamluk, tapi tak disebut sebagai nama ini Ad-Daulah At-Turkiyah, Mamluk. Di Delhi pernah ada dalam sekitar tak sampai 100 tahun. Kemudian di Iraq pun pernah wujud kerajaan Mamluk mereka dengan nama Mamluk juga, hampir 100 tahun. Tetapi yang terkenal kalau disebut Ad-Daulah At-Turkiyah adalah Kesultanan Mamluk di Mesir. Jadi itulah sedikit sebanyak. Saya ada juga yang lain, tapi saya rasa cukuplah setakat itu. Sekadar yang boleh saya tunjukkan secara sepintas lalulah. Ini apa ni? Oh, Ibnu Al-Furat dalam Tarikh Ad-Duwal wal Muluk yang menceritakan, yang menjelaskan tentang Ad-Daulah At-Turkiyah ni. Okey. Ini adalah kompleks-kompleks tinggalan seni bina Mamluk di Mesir. Antaranya ini Masjid Quwwatul Islam dan Qutbun Minar. Saya tak pernah pergi. Ini Delhi punya. Oh, sekejap Oh ni Qutub Minar ni. Oh ni Delhi punya. Tapi ini seni bina Mamluk. Jadi seni bina ni bukan seni bina India. Maknanya bukan seni bina orang Tamil, orang Hindu. Ini adalah seni bina Mamluk. Jadi kemudian yang ini mana ni? Saya pun tak sempat pula. Sama di situ. Okey. Qutub Minar ini pun. Okey, yang ini yang baru di Mesir, saya tersilap tadi. Istana Amir Tas. Ada pergi? Yang ni. Ini 1352 Mamluk milik Sultan Nasir Qalaun di Kahirah. Masih ada sampai hari ini, dipelihara dengan baik. Kemudian ini juga di Istana Amir Tas. Ini antara seni bina mereka lah. Kelengkapan senjata seperti mana yang saya tunjukkan dalam
buku Mamluk Ashkari tadi. Kemudian kelengkapan tentera Mamluk abad yang ke-16 ini memang ada digambarkan. Cuma yang menarik ni tuan-tuan dan puan, teknik memanah Mamluk adalah salah satu teknik yang terkenal. Dan ini dipelajari oleh orang Melayu dalam kitab Melayu yang lama, dipanggil kitab Fil Ilmin Nusyab, ilmu memanah Mamluk abad yang ke-14. Saya cari-cari tuan-tuan, saya tak tahu saya ada internet ke tak kat sini. Ada internet tak saya? Sini ada wifi kan? Okey. Ada kan? Sebabnya saya nak tunjuklah ini sambil-sambil kita dah hujung ni. Teknik memanah ini orang Melayu kita budak-budak sekarang pun ada belajar. Pahlawan Mamluk dia boleh melepaskan anak panah dia 3 batang dalam tempoh 1.5 saat. 3 batang macam tu kan? 3 kali. Juara dunia yang menggunakan teknik memanah Mamluk hari ni, juara memanah dari kuda lah ni, dia ni dari Romania. Dia memang keturunan yang ada kaitan dengan Kipchak tadi, puak Kipchak, namanya Mihas Kozmi. Dia boleh dapat 5 batang dalam 6.5 saat. Maknanya nak capai 3 batang dalam 1.5 saat agak susah. Saya sekadar nak tunjuk lah, sekadar nak tunjuk kita boleh dapat tengok tak? Cara panahan dia dah pernah masuk berita harian. Dia datang kat Malaysia. Apa dia? Ada perempuan. Ada. Okey, yang ni yang teknik memanah cepat ni. Tak payah, terus je. Yang itulah kekuatan yang ada pada bangsa Turk, terutamanya Mamluk ni, kerana kelebihan dia dalam memanah cukup cepat. Jadi berperang tu mudah untuk dia mengalahkan musuh lah. Dan peperangan mereka itu bukan sekadar, yang itu kita tunjuk cara menggunakan panah, tapi memanah sambil berkuda dengan kelajuan macam tu. Jadi itu yang menyebabkan mereka menjadi tentera elit lah, tentera berkuda yang cukup dipandang tinggi lah dalam sejarah peperangan. Dan ini antara catatan yang pernah disebut oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta mencatatkan disebut tentang Urduja. Apa Urduja? Urduja ini dipercayai adalah Cik Siti Wan Kembang. Dicatat oleh Ibnu Battuta. Dikatakan bahawa Urduja mempunyai tentera berkuda lelaki dan perempuan. Dan Urduja membeli busuk dan anak panah daripada orang Arab dan juga bangsa Turk. Jadi orang Kelantan ni ada keturunan ni kot agaknya, bangsa Turk ni. Jadi boleh cari-cari balik. Urduja juga beli kuda yang dipakai oleh bangsa Turk, Mamluk ni. Jadi ini adalah apa yang disebut dalam catatan Ibnu Battuta, tapi dia sebut Urduja. Cuma dalam dalam Equine Malaysia kan, Persatuan Equine Malaysia, dia menyebut yang dipercayai Urduja itu adalah Cik Siti Wan Kembang. Jadi adakah itu ada kaitannya dengan kita di sini, terutamanya di sebelah Kelantan? Wallahu alam. Dan jika itu benar, maka itu antara tradisi yang cukup baik, yang mungkin zaman sekarang ni anak muda pun dah mula menceburi, yang seperti mana kita tengok yang budak perempuan tu kan. Jadi saya ingat itu antara perkongsian yang patut kita lihat dari segi antara lain Mamluk ini, kekuatan ketenteraan mereka yang cukup luar biasa, dalam masa yang sama membuka ruang kepada kerajaan-kerajaan Islam itu
dijatuhkan dengan kekuasaan mereka yang cukup kuat, dengan ketaatan yang dibuat. Tetapi Osmaniyah telah mempelajari daripada kesilapan-kesilapan yang lalu, sehingga mana telah berjaya mengukuhkan ketenteraan negara. Yang tuan-tuan pun dah tahu, kita bila sentuh tentang Osmaniyah dulu, cukup susah untuk peperangan itu dikalahkan kalau berlawan dengan atau berperang dengan Osmaniyah. Melainkan ketika di hujung-hujung, terutamanya bila mereka berperang, yang pertama kekalahan mereka adalah peperangan di laut, peperangan di laut. Tapi selebihnya mereka juga merupakan kekuatan mereka kerana mereka bangsa Turki. Kemudiannya mereka melatih dengan sistem Mamluk yang betul, tapi menggunakan bangsa yang lain sebagai hamba tentera mereka. Dan kemudiannya mereka juga mengambil persenjataan moden yang membuatkan dia menjadi the gunpowder empire, yang pertama, Osmaniyah. Jadi yang kita bincangkan sejak yang sebelum ini sehingga ke hari ini masih lagi berkisar tentang bangsa Turk. Bangsa Turk. Jadi bangsa Turk ini bangsa yang kita tak boleh ambil ringan, yang sama jugalah kemungkinan pengakhiran zaman kehidupan di dunia ini juga melibatkan bangsa ini. Dengan Ya'juj Ma'juj yang akan keluar itu juga dikatakan merupakan dalam lokaliti kawasan bangsa ini juga, bangsa Turk dan juga Mongol. Wallahu alam. Apapun, saya harapkan apa yang saya kongsikan pada hari ini hanya membuka mata kita untuk kita mengetahui lebih banyak lagi lah, tentang Mamluk ini, tentang bangsa Turki, yang kemudiannya nanti kita akan membawa kepada bagaimana Mamluk ini nanti jatuh. Pada akhir bulan ni 29 kita akan lihat pula kejatuhan Mamluk. Setelah mereka pun menjatuhkan yang lain dan mereka mempunyai kuasa mereka sendiri, bagaimana pula mereka jatuh. Dan nanti barulah saya zoom, kita macam flashback lah, daripada Turki turun pergi Saljuk, kepada Saljuk pergi ke Mamluk, daripada Mamluk kita akan pergi kepada Baghdad yang telah dihancurkan secara lebih detail sedikit. Lepas pada itu baru kita pergi ke India. Baru kita akan tengok apa yang terjadi ke India, Delhi, Mughal dan sebagainya. Dan kita akan nampak dia punya kaitannya, sehinggalah terkait dengan kita, bagaimana kita juga mengambil apa yang datangnya daripada Parsi, apa yang datangnya daripada India. Kita banyak berkait dengan India. Tapi zaman yang mana kita nak kena tengok nantilah. Jadi insya-Allah semoga Allah memberikan kefahaman dan juga keilmuan yang memberikan manfaat kepada kita. Dan saya mohon maaf jika ada kesilapan, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada akhir bulan ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingat